Bentar Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi untuk kelas kita pada hari ini. Okey. Jadi sebelum tu belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat kembali ke sekolah secara PDPR. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan, bahawa sesi PDPR akan berlangsung, akan bersambung semula. Jadi saya berharap komitmen dan juga sama daripada semua pelajar saya. Kerana dekat sini bukan kamu saja berusaha untuk memberikan yang terbaik, tetapi di pihak guru-guru juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Jadi apa yang saya sebagai guru harapkan daripada kamu ialah untuk kamu teruskan bersama dengan saya, bagi kelas saya. Okey, kalau ada masalah boleh WhatsApp saya lah. Saya akan cuba bantu. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita. Okey, jadi bagi pelajar boleh buka buku teks muka surat 42. Okey. Di mana hari ini kita akan teruskan dengan tajuk seterusnya, iaitu tajuk reka bentuk mekanikal. Di mana yang lepas kita dah belajar tentang teknologi pembuatan. Jadi disebabkan oleh PDPR disambung, jadi kita teruskan dengan tajuk seterusnya, iaitu bab 2.2 reka bentuk mekanikal. Okey. Okey, apakah yang dimasukkan dengan sistem mekanikal? Di mana sistem mekanikal merupakan satu reka bentuk mekanikal yang merupakan satu proses menghasilkan kawalan dan pemindahan tenaga melalui pergerakan untuk melakukan sesuatu tugas. Okey, jadi bila sebut saja perkataan reka bentuk mekanikal, dekat sini apa yang penting ialah benda itu boleh bergerak. Produk itu boleh bergerak. Bila produk itu boleh bergerak, jadi automatik produk itu dia merupakan satu reka bentuk mekanikal. Ya. Okey, kalau sebagai contoh, okey, botol air mineral kan? Botol air mineral, okey. Jadi botol air mineral tu boleh bergerak tak? Pelajar respon. Botol air mineral tu boleh bergerak tak? Tak. Tak boleh kan? Jadi kalau tak boleh, adakah botol air mineral tu merupakan reka bentuk mekanikal? Tidak. Tak, kerana tak boleh gerak. Okey? Contoh lain. Saya beri contoh lain. Contohnya basikal. Okey, basikal. Basikal tu dia boleh gerak. Okay, jadi adakah basikal merupakan reka bentuk mekanikal? Respon? Okey, pelajar respon. Adakah basikal merupakan reka bentuk mekanikal? Ya, cikgu. Ya, kerana basikal boleh bergerak. Jadi itu ialah konsep asas reka bentuk sistem mekanikal. Tetapi dekat sini keyword dia ialah dia menghasilkan kawalan dan pindahan tenaga melalui pergerakan. Itu ialah dia punya keyword. Okay, seterusnya kita lihat pada mengenal pasti komponen mekanikal, di mana dalam buku teks ada beberapa komponen mekanikal. Di mana komponen mekanikal ialah bahagian yang terdapat pada satu produk atau gadget yang berfungsi sebagai penghantar dalam melakukan sesuatu tugasan. Di mana komponen-komponen mekanikal dalam gadget atau produk ini dikenali sebagai sistem mekanikal. Okey, sistem mekanikal yang paling ringkas ialah yang menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis komponen mekanikal. Maksudnya sistem mekanikal atau produk mekanikal yang paling ringkas, dia ada sekurang-kurangnya dua komponen mekanikal. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, ini ialah komponen mekanikal yang terlibat, iaitu gear, pautan, tuil dan tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci ekol, gelongso, galas berbola, bindu dan juga rantai. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini ada 11 komponen mekanikal. Dan seterusnya, komponen mekanikal yang pertama ialah gear. Okey, di mana gear, kalau kata gear, saya rasa semua orang tahulah gear tu rupa dia macam mana. Kan? Jadi bila kata gear saja, gear itu ialah satu komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa, di mana fungsinya untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima.
Bila sebut gear je, automatik kamu bayangkan gear tu bentuk dia bulat, ada gigi. Macam ni lah. Dia ada gigi. Di mana gear tu bukan satu jenis, dia ada banyak jenis. Okey, ini dia. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah gear serong. Okey, ataupun bahasa Inggeris disebut sebagai bevel gear. Ini ialah gear serong. Okey. Di mana gear serong ni, dia punya kedudukan dia 90 darjah. Okey, antara satu sama lain. Macam ni. Dia bentuk L. Okey. Ini ialah gear serong. Okey. Selalunya dalam periksaan dia akan tanya, dia tunjuk gambar, ni gear apa. Itu je. Jadi kamu yang penting kat sini kamu kena kenal. Tengok gambar dan kamu kenal gear tu gear apa nama dia. Okey. Yang kedua ialah uji pindah. Apakah produk yang menggunakan gear zero agak siapa tahu? Ya, respon. Sila respon melalui suara buka mic, respon. Okay, produk yang menggunakan gear serum contohnya apa? Saya tunjuk lagi. Ini gear serum. Okey. Apakah produk yang menggunakan gear serum? Okay, cuba salah tak apa, tak ada masalah. Okey, apa dia? Okey, contohnya ni lah. Okey, besin, gerudi. Okey. Ataupun pemukul telur. Gerudi tangan, bukan besin gerudi tangan dan juga pemukul telur. Dia menggunakan konsep gear serum. Okay, selain daripada tu kotak gear, dia ada gear serum, gearbox, gearbox, motor ke, kereta ke, dia gunakan gear serum. Dan juga mesin canai mudah alih, grinder. Macam ni. Jadi motor dia kat sini, motor dia pusing, jadi gear serum ni akan bergerakkan mata canai je lah. Okay. Itu ialah gear serum. Okay, seterusnya ialah gear taji. Okay. Ini gear taji. Ini yang biasalah. Okey, sama ada satu besar atau kecil ataupun sama-sama besar atau sama-sama kecil lah lebih kurang. Dia selari. Dekat sini ada punya keyword dia selari. Selari lah. Okey. Okey. Apakah produk yang menggunakan gear taji? Okey, ini senang je. Respon, Khairul, Danish, Tam, Boxster. Okey. Apakah produk yang menggunakan gear taji? Siapa dia? Contoh. Ni. Tahu tak ni apa? Mesin getah tangan. Ni mesin getah lah. Siapa mak ayah dia, kalau dia getah, mungkin dia pernah tengok benda ni. Okay. Okay, dan juga jam. Dalam jam ni banyak gear taji. Okay. Dan juga dalam kereta kawalan jauh. Okay, ada banyak gear taji. Seterusnya ialah gear helix. Okay. Di mana gear helix ni digunakan pada mekanisme kelajuan tinggi. Dia untuk tukarkan kelajuan tinggi kepada kelajuan rendah kepada kelajuan tinggi ataupun sebaliknya. Maksudnya kalau satu laju, satu slow, kita gunakan gear helix, dia akan tukarkan kelajuan tinggi atau rendah atau rendah kepada tinggi. Okey, itu dia. Okay, seterusnya ialah gear tulang herring. Okey. Ini dia. Dekat sini kalau kamu lihat, kamu jangan keliru dia tak sama dengan gear taji. Kalau gear taji, giginya tegak. Tetapi gear tulang herring ni gigi dia macam ni, macam bentuk tulang ni. Macam bentuk arrow ni kan. Ini nama dia gear tulang herring. Jadi kalau keluar gambar dalam soalan, kamu kena tengok dia punya gigi gear dia ni. Okey. Seterusnya gear rak dan pinan. Di mana dia untuk menukarkan pergerakan putaran kepada pergerakan secara linear ataupun tegaklah. Seperti ini. Ini gear rak dan pinan. Ini ialah pergerakan putaran, ini pergerakan linear, kiri atau kanan. Okey. Ini senang je lah. Gear rak dan pinan. Seperti ini. Okey. Ke kanan ataupun ke kiri. Boleh nampak di sini. Okey, uji pindah. Apakah produk yang menggunakan gear rak dan pinan? Belajar.
Okey, produk apa yang gunakan gear rak dan pindan? Okey, ada banyak sebenarnya. Okey, sebagai contoh, ini dia. Iaitu auto gate. Pintu pagar automatik. Okey. Di mana dekat sini ada gear rak dan pindan. Okey, bila motor ni bergerak, motor ni berfungsi, maka pagar akan bergerak sendirinya lah. Okey, motor tu akan pusingkan gear yang bulat ni dan gear yang tegak ni akan bergerak untuk menutup pagar, buka atau tutup pagar. Itu gear rak dan pindan. Okey, auto gate. Okey, seterusnya ialah gear meter. Okey, gear meter macam ni. Okey. Dia sama lebih kurang macam gear serong. Okay, tetapi dekat sini beza dari segi gigi dia. Okey. Seterusnya ialah gear screw. Okey. Ni gear screw. Okey. Kalau gear taji dia tegak, tapi gear screw dia punya gigi dia serong. Gigi dia serong macam ni. Kita tahu gigi dia lah. Okay, seterusnya ialah gear dalam. Ini gear dalam. Okey. Ni gear dalam. Okey. Digunakan pada pump air contohnya. Ini pump air. Okey. Seterusnya ialah gear belikan. Ini gear belikan. Okey. Tengok dia punya gigi dia. Dia bentuk dia. Jangan keliru. Okey, gear belikan. Gear belikan tu sama. Dia untuk mengurangkan kelajuan dan pemindahan tenaga. Maksudnya kalau kamu lihat, okey, gear bulat ni dia laju tetapi yang ini dia perlahan lah. Dia untuk mengurangkan kelajuan. Okey, namakan satu produk yang menggunakan gear belikan. Apa dia? Contohnya ialah ini, spana boy laras. Dia menggunakan gear belitan. Dan juga mesin pengisar air batu. Ini, dia menggunakan gear belitan juga. Kamu pusing laju-laju pun, dia punya pengisar air batu ni pun dia gerak bukan laju sangat pun. Dia gerak slow je. Tak selaju macam kamu pusing. Seterusnya, komponen mekanikal yang kedua ialah pautan ataupun linkage. Di mana pautan ni seperti inilah. Dia menghubung sebagai satu komponen ataupun bahan bagi melengkapkan sesuatu sistem. Okey, ni pautan. Okey, dekat pintu ada. Dia kalau ada konsep macam ni, dia kira sebagai pautan. Okey. Ini dekat tingkap. Dekat tingkap, dekat rumah kamu kalau ada, ini kira sebagai pautan lah konsep dia. Okay, seterusnya ialah tuil ataupun tuas. Di mana tuil atau tuas ialah sistem yang berkait dengan daya, beban dan juga fulcrum. Dia terbagi kepada 3 kelas iaitu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Di mana kalau kelas 1, okey, beban di sini, fulcrum di tengah-tengah, daya di tepi. Seperti orang main gelongsor. Itu ialah kelas 1. Kita lihat di sini. Di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Okey. Okey, F bermaksud fulcrum. Fulcrum tu bermaksud dia punya ni lah, penyangga dia di tengah-tengah. Okey, L bermaksud load, effort bermaksud daya. Okey, kita lihat kelas 1. Kalau kelas 1 tadi saya kata fulcrum di kat sini kita lihat fulcrum di mana. Untuk kelas 1 kita kenal pasti fulcrum di mana. Kalau fulcrum dia berada di tengah-tengah, okey, maksudnya itu ialah kelas 1. Sebagai contoh, tukar besi ni. Fulcrum di tengah-tengah, beban dan juga daya di tepi. Okey. Begitu juga pelayar ni. Ini ialah tuas kelas 1. Okay, seterusnya untuk kelas 2, fulcrum di tepi. Kelas 2 dan kelas 3, fulcrum di tepi sama. Tetapi bezanya ialah daya ataupun beban. Kita lihat beban. Kalau kelas 2 beban di tengah, kelas 3 beban di tepi. Ingat Jadi kalau kelas 2 beban di tengah, contohnya macam kereta sorong. Okay, ini fulcrum dia, beban dekat tengah, daya di tepi. Okay. Ataupun pemecah kacang, nut cracker ni. Beban dekat tengah, daya dekat tepi. Okay, kalau kelas 3 pula, okay, beban berada di ujung.
Okey, beban berada di ujung, di tepi. Seperti inilah. Kamu angkat tangan. Ini hologram kamu. Okey, effort, daya. Ini beban. Begitu juga ni. Pengepit makanan ke, pengepit ais ke kan. Okey, beban dekat ujung, hologram tengah, hologram dekat tepi. Okey, daya di tengah. Okey. Itu ialah perbezaan antara tuas kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Ingat Kelas 1 hologram di tengah, kelas 2 jangan tengok hologram, tengok beban dekat tengah, kelas 3 beban dekat tepi. Okey, jadi jangan keliru. Selalunya belajar keliru. Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Seterusnya ialah takal ataupun puli, di mana takal dia melibatkan mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar. Ini dia. Okay, ada roda. Okey, di mana takal ni digunakan untuk mengangkat benda yang berat. Sebagai contoh beginilah. Kotak dia berat, kita ambil takal dan kita tarik. Ini contoh takal. Okey. Seterusnya ialah tali sawat ataupun belting. Ini dia ada dekat mesin, dekat motor pun ada. Okey, kereta pun ada. Di mana tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu. Ini takal pemacu yang dipasang pada enjin dan motor elektrik dengan takal dipacu. Ini takal dipacu. Okey. Jadi motor sambungkan dengan tali sawat, maka takal dipacu ni akan bergeraklah, dia akan pusing ikut motor. Seperti ini. Ini digunakan selalunya dengan dalam motor ataupun kenderaan kereta lah ada. Okey. Seterusnya ialah aci sesondol. Ini aci sesondol di dalam enjin kenderaan. Okey, di mana aci sesondol digunakan untuk membuka dan menutup hijab ataupun valve. Ini dia. Aci sesondol. Okey, ini hijab ataupun valve. Kalau budak-budak cakap bal kan, ini valve nama dia. Okey. Dalam enjin ada. Seterusnya ialah aci engkol ataupun crankshaft. Ini aci engkol. Yang mana aci engkol ni dalam enjin, okey, dia menghubungkan dengan piston. Ini piston menukarkan gerakan putaran, gerakan putaran kepada gerakan linear lah. Okey, ini gerakan linear, piston bergerak bila palang pencucur terbakar, maka dia menukarkan gerakan linear kepada gerakan putaran. Ini flywheel sambung dengan roda lah. Okey, so ini dinamakan sebagai aci engkol yang bawah ni. Okey, ini bentuknya aci engkol. Okay, seterusnya ialah gelongso. Di mana gelongso ni digunakan untuk pengurang geseran. Sebagai contoh, dekat mana ada gelongso? Dia ada kat sekitar kamu. Dekat dalam laci, kan? Laci kamu tarik, kamu tutup. Itu gelongso, konsep gelongso. Kan? Ini konsep gelongso. Okay. Uji pindah. Okay, namakan produk yang menggunakan gelongso. Tadi saya sebut laci kan? Okay, selain tu, apa lagi? Dekat mana ada guna prinsip gelongso? Respon? Dekat mana ada? Respon? Okey, dekat sini lah. Pintu pagar automatik atau pintu sliding, dia menggunakan konsep gelongso. Okey. Seterusnya, ball bearing ataupun galas berbola, di mana digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar untuk menggunakan geseran dan melancarkan pergerakan. Ini ball bearing. Galas berbola selalunya ada dekat roda. Okey, ini selalu disambung dengan sub lah. Sub, ini sambung dekat dalam roda lah selalunya. Okey. Ini contoh bagaimana berfungsi, ada sub. Okey. Kemudian ni disambung ada roda kat luar ni. Jadi bila roda bergerak, sub tu dia tak bergerak lah. Dia maintain dia gitu. Okey. Seterusnya ialah bindu. Di mana bindu, ini bindu dia digunakan bersama dengan mesin gerudi untuk memegang ataupun mencengkam mata gerudi. Ini namanya bindu dekat mesin gerudi tu. Seterusnya, rantai.
Ini kamu pernah lihat rantai. Dia sama konsep kalau tali sawat dibuat daripada getah, tapi rantai dibuat daripada besi. Okey. Ni saya rasa kamu tahulah semua. Ni rantai. Okey, seterusnya yang kedua ialah menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Okey. Okay, contoh sistem mekanikal pada produk. Dalam buku teks dia berikan contoh basikal. Okey. Di mana dalam kita nak menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi, dia mesti ada 3 konsep. Di mana mesti ada konsep input. Input bermaksud masuk. Input. Dia ada konsep proses. Okey, dia proses. Dan juga ada konsep output. Okey. Jadi konsep ni sebenarnya saya lebih suka ambil konsep tubuh badan kita. Okey, tubuh badan kita. Di mana sekarang kat depan kamu ni ada makanan contohnya. Ni pagi kan. Mesti ada jam 2 sarapan. Okey. Depan kamu ada makanan. Jadi bila kamu ambil makanan tu, kamu nak masukkan dekat dalam mana? Dalam. Respon. Sekarang kat depan ada makanan. Nak masukkan dekat dalam mana? Boxer, Abiak, Siti Kasidah. Mulut. Dalam mulut kan. Ambil makanan masuk dalam mulut. Jadi mulut tu merupakan komponen input. Okey. Bila kamu masukkan makanan tu dalam mulut, mulut tu input. Okey, kamu kunyah. Lepas tu, makanan yang kamu dah kunyah dalam mulut tu diatur dekat mana? Dekat dalam perut kan, usus kan. Jadi usus tu ialah proses. Okey. Sudah proses semua. Okey. Kemudian makanan yang diproses tu akan jadi apa? Respon. Yaruk Ambiak, Najis. Boxer, Pravin. Najis. Makanan yang diproses jadi apa? Najis. Jadi najis jadi taik kan. Jadi taik tu ialah output. Okey, itu konsep yang asas yang senang. Okey, kita lihat dalam produk basikal, contoh. Okey, dalam produk basikal sebenarnya ada banyak komponen mekanikal. Kita ada ini. Ini gunakan konsep apa ni? Pelajar respon. Yang saya tunjuk ni. Nampak tak? Dia gunakan komponen mekanikal apa ni? Dia gunakan komponen mekanikal apa ni? Iaitu rantai. Ini gunakan komponen mekanikal rantai. Okey, ni dekat tayar. Dekat sini dia ada gunakan komponen mekanikal apa? Galas bola. Okey, dekat pedal ni. Dia ada gunakan komponen mekanikal apa? Okey, dekat sini je kamu nampak dia menggunakan konsep tuas. Okey. Di mana daya, fulcrum, beban. Tuas kelas pertama. Kemudian handle, brake ni pun ada gunakan komponen mekanikal. Ada banyak lah. Okey. Kalau kita lihat contoh basikal ni banyak. Kita lihat contoh. Okey. Kita ringkaskan. Kita ambil kepada input. Iaitu pedal dan ankle. Bahagian ni lah. Okey. Iaitu pedal dengan ankle. Okey. Di mana input ialah pedal dan ankle. Di mana proses gear dipacu bersambung dengan gear pemacu menggunakan rantai. Maka berlakulah pergerakan pada tayar belakang yang menggerakkan basikal. Maksudnya dekat sini input ialah pedal. Prosesnya ialah bila kamu letakkan daya, maka gear akan bergerak dengan menggunakan rantai lah. Jadi output dia tayar belakang berpusing bagi menggerakkan basikal. Manakala gegalas pada tayar membantu mengurangkan geseran. Ini ialah proses mekanikal bagi basikal. Kita lihat contoh yang kedua, iaitu contoh monopod. Jadi monopod, semua orang tahu. Jadi mana monopod ini dia menggunakan konsep gelongsor. Okey, dia menggunakan komponen mekanikal gelongsor. Okey. Kita lihat bagaimana dia berfungsi. Okay, yang pertama input ialah gelongsor yang terdapat pada bahagian batang dan pautan pada bahagian pemegang. Di mana proses tu gelongsor pada bahagian batang boleh digerakkan. Maksudnya gelongsor tu boleh digerakkan turun atau naik untuk dipanjangkan atau dipendekkan. Itu ialah proses. Jadi output dia ialah
Batang monopod boleh bergerak ke atas dan ke bawah, dipendek atau dipanjangkan, bahagian pautan atau pedal untuk memegang telefon. Di mana gelongsu dapat mengurangkan geseran, pergerakan bahagian roda yang mempunyai saiz. Okey? Jadi ini adalah proses komponen mekanikal bagi monopod tadi. Okey? Okey, baiklah. Jadi untuk penerangan hari ini setakat ini saja. Okey. Jadi stay tune dengan saya. Okey, saya akan update dalam Google Classroom. Okay.